inspirasi, inforia, Islami, semuanya linki. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada keluh kesah dan duka cita. Aku berlindung kepadamu daripada kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu daripada rasa penakut dan kikir. Dan aku berlindung kepadamu daripada bebanan hutang dan penindasan. Hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang berada dalam satu majlis dan melakukan banyak salah dan silap, maka sebelum meninggalkan majlis itu dia menyebut, Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta subhanaka
astaghfiruka wa atubu ilaik. Maksudnya, Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon keampunan dan taubat daripada Engkau, melainkan diampunkan segala dosanya yang telah dilakukan sepanjang dia berada di dalam majlis tersebut. Hadis riwayat At-Tirmizi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cici Siti, dapat anugerah ke? Ish, belum lagi lah. Ni, nak umumkan. Dengar ya. 6 Julai adalah hari ulang tahun Radio IKIM. Tahun ini yang ke-22. Jadi, selamat ulang tahun Radio IKIM. Terima kasih kepada para pendengar yang menyokong kami selama ini. Radio IKIM yang sebelum ini dikenali dengan nama IKIM FM, pilihan utama anda, telah dilancarkan secara rasminya oleh Perdana Menteri Malaysia ketika itu yang amat berbahagia, Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 6 Julai 2001. Ia merupakan satu-satunya stesen radio berkonsepkan pendekatan Islami yang beroperasi selama 24 jam sehari setiap hari ke seluruh negara. Ia menggabungkan program yang bersifat mendidik jiwa serta program yang berbentuk hiburan Islami di samping turut menyajikan pelbagai maklumat yang bermanfaat. Secara keseluruhan programnya dipersembahkan dalam bahasa Melayu. Selain itu, program dalam bahasa Arab dan Inggeris turut disajikan. Malah lebih membanggakan, Radio IKIM telah didengari di seluruh dunia. Tidak dinafikan, Institut Kefahaman Islam Malaysia telah berjaya dalam menyampaikan mesej Islam, antaranya melalui seminar, akhbar dan televisyen. Namun kewujudan Radio IKIM pada tahun ke-9 penubuhannya telah menjadikan penyampaian mesej semakin bertambah dan meluas. Penubuhan Radio IKIM adalah kejayaan besar buat Institut Kefahaman Islam Malaysia. Selamat ulang tahun Radio IKIM yang ke-22. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Melaka 89.5
Assalamualaikum. Monggo Mas, monggo. Kula ngaturake selawatane. Monggo. Mugi-mugi wonten keberkatan saking Gusti Pangeran. Matur nuwun Mas. Sedanten mawon. Alhamdulillah. motivasi terbaik di waktu pagi bersama Luke dan Pian di Warna Pagi IKIM. Ini buku sentiasa berkembang dan bercambah. Okey. Jadi orang ada orang seperti ini. Okey, maknanya ada sebahagian orang ni dia akan seronok bekerja di satu tempat apabila diberi kebebasan cara nak dilakukan. Bagaimana nak laksanakan kerja tersebut. Bila sebut autonomi dan kebebasan ini tidak bermakna ikut suka dia nak datang buat apa pun. Bukan begitu. Setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik Indonesia. Bersama inspirasi yang Islami. Cermin tengah pandang belakang. Perlu dilihat setiap 15 saat. Paling lama 30 saat. Perlu lihat siapakah berada di belakang kita. Ini akan memberikan
Quran, mengangkat kepala hanya jelingan sahaja. Jadilah pemandu bijak, kunci selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia. Bersama saya Ahmad Nasri Muhammad Yusof dalam Pengurusan harta orang Islam adalah saya Wan Johari temankan anda lagi ni. Biasalah, bila mai umur macam ayah ni. Kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar untuk untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM. Pada anda, syukur kita nak sama-sama lagi. Inspirasi Euforia Islami. Terima kasih atas perhatian anda waktu ini. Yang pernah terbalik sebuah cerita rah. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kami di sebalik suara-suara itu. Kerana anda, kami masih di sini untuk meraihkan ulang tahun Radio IKIM yang ke-22 tahun ini. 6 Julai, tarikh bersejarah bagi Radio IKIM. Kami akan terus dan sentiasa bersama anda. Selamat ulang tahun Radio IKIM yang ke-22. Institut Kefahaman Islam Malaysia telah berevolusi dalam memperkenalkan jenamanya kepada pendengar. Bermula dengan IKIM.FM, pilihan utama semenjak dari penubuhannya. Kepada IKIM FM, pilihan utama anda setelah 6 tahun bersiaran. Seiring dengan kemajuan teknologi dan pendigitalan radio, Institut Kefahaman Islam Malaysia sekali lagi memberikan nafas baru kepada jenama radionya dengan memperkenalkan Radio IKIM, Inspirasi Euforia Islami pada 18 Februari 2019. Kepada para pendengar yang masih setia Kini, Radio IKIM bukan sekadar boleh didengari menerusi saluran frekuensi, bahkan lebih meluas ke serata dunia menerusi aplikasi radio dalam talian. Dengarkan IKIM di mana jua. Selamat ulang tahun Radio IKIM yang ke-22. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada anda masih lagi terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Alhamdulillah, kita dapat kembali bersama untuk kali ini membawakan bicara kita berkenaan dengan program ataupun rancangan Kemuliaan Al-Mustafa. Dan Alhamdulillah, seperti biasa juga yang telah pun bersedia di talian waktu ini, dapat kita kembali bersama dengan Habib Najmuddin Osman Al-Kharid. Kita ucapkan Assalamualaikum, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat, alhamdulillah. Terima kasih sudi lagi untuk kita bersama kembali dan pastinya kita nak meneruskan lagi pertemuan pada kali ini untuk membawakan topik baru kita yang akan sama-sama kita dengarkan kejap lagi bersama dengan penjelasan daripada Habib sendiri. InsyaAllah kita akan menyentuh tentang menziarahi orang sakit. InsyaAllah akan kita sama-sama bicarakan dan akan disampaikan oleh Habib Najmuddin Osman Al-Kharid sendiri. Jadi untuk sebagai awalnya kita persilakan kepada Habib untuk memulakannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Terima kasih kepada saudara Irwan yang dikasihi semua para pendengar Radio IKIM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membicarakan tentang ihsan yang agung dan ingin untuk mencontohi, mengikuti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi apabila kita berada dalam topik yang membicarakan tentang kemuliaan Al-Mustafa, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu daripada kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat akhlak yang mulia ini adalah mengambil berat tentang orang lain, khususnya kepada orang-orang yang sakit. Oleh kerana itu, di antara akhlak yang diajarkan kepada kita sebagai umatnya,
Bahkan dia termasuk daripada hak seorang Muslim yang mesti ditunaikan adalah menziarahi kepada saudara atau orang yang sakit, atau juga disebut dengan menjenguk orang yang sakit. Ada dibezakan dalam segi bahasa, orang yang menziarahi dalam keadaan sihat dan menjenguk orang yang sakit. Itu dari bahasa lah. Tapi kalau kita orang Melayu ni, kita sebut ziarah je lah, kan. Sebab dalam dalam istilah bahasa Arab dipanggil Ayyadatul Marid. Ayyadatul Marid itu kalau diterjemahkan betul-betul menjenguk ni kita pergi tengok orang yang sakit tu dan jumpa dengan dia. Jadi tapi kita orang kita sebut ziarah lah, ziarah kepada orang yang sakit. Nabi SAW begitu sifatnya. Subhanallah. Kalau kita lihat menjadi suatu kebiasaan bagi Rasulullah SAW ini mengambil tahu tentang keadaan masyarakat. Saya sebutkan masyarakat ini kerana lebih umum. Kalau kita sebut kepada kaum muslimin itu lebih khusus. Kerana Nabi SAW apabila menziarahi atau mengetahui tentang orang yang sakit, akan menjadi satu prioriti keutamaan kepada Rasulullah untuk menjenguknya ataupun untuk menziarahi dia. Bahkan yang disebutkan masyarakat ini sebab bukan hanya kalau yang sakit itu diketahui oleh Nabi adalah orang Islam, Nabi akan ziarah. Bahkan yang non-Muslim pun, yang bukan Islam pun, kalau didengar oleh Nabi SAW diketahui dia sakit pun, Nabi akan datang untuk menziarahinya. Jadi inilah kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW yang pandai memuliakan kepada orang lain, sehingga mulialah kedudukan baginda Rasulullah SAW. Disebutkan dalam satu riwayat, salah satu daripada kisah bagaimana Nabi suka menziarahi kepada orang sakit, disebutkan daripada riwayat Muslim daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika dia cerita, kami ni duduk bersama Rasulullah SAW ketika seorang Ansar dia datang jumpa kepada Rasulullah dan memberi salam, dan pada waktu itu dia pun pergi. Jadi Rasulullah SAW tanya waktu dia nak pergi itu, wahai saudara Ansar, bagaimana keadaan saudara aku, iaitu Sa'ad ibnu Ubadah atau Sa'ad bin Ubadah, kerana pada waktu itu diketahui Sa'ad bin Ubadah dalam keadaan sakit. Jadi orang tu kata dia okey, dia dah okey wahai Rasulullah, baik-baik je. Maka kata Nabi SAW, siapakah di antara kamu semua yang ada kat sini yang dah pergi ziarah kepada Sa'ad bin Ubadah? Kan? Jadi waktu tu Nabi tanya, tapi tak ada respon. Nabi pun berdiri, kemudian kami pun sama berdiri dan ikut kepada Nabi SAW. Pada saat itu jumlah kami itu, kata Abdullah bin Umar, lebih kurang 20 orang. Semuanya pada waktu itu ialah Nabi terus bangun dan jalan. Mereka tak sempat ada pakai selipar lah, terus jalan tanpa selipar pada waktu itu. Ataupun kita panggil dalam keadaan yang ala qadar ada, yang ada pada mereka. Kami pun jalan, ini menuju ke tempatnya Sa'ad bin Ubadah atau Sa'ad bin Ubadah pada waktu itu. Lalu tanah tandus ini dan sebagainya. Sampailah ke tempat itu. Ternyata pada waktu sampai di tempatnya Sa'ad bin Ubadah, pada waktu itu kami melihat orang-orang ramai atau beberapa orang sedang mengerumuni lah, sedang duduk di sekeliling Sa'ad bin Ubadah. Jadi apabila mereka melihat Rasulullah SAW sampai, mereka pun undur, ada buka. Dia duduk mengelilingi Sa'ad, tengok Rasulullah, mereka bangun dan memberi ruang ketika itu kepada Rasulullah SAW untuk nak mendekati kepada Sa'ad bin Ubadah. Jadi bermakna dibuka jalan kepada Rasulullah dan para sahabat untuk mendekat kepada Sa'ad bin Ubadah untuk diziarahi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah peristiwa yang direkodkan dalam riwayat tentang ziarah Rasulullah kepada sahabat, dan menjadi rutin juga kepada Nabi SAW. Di waktu setelah solat subuh, setelah berzikir, setelah berdoa, Nabi akan menghadap kepada sahabat.
Ada kalanya Nabi membuka peluang, siapakah yang ada mimpi semalam? Nabi nak takwil mimpi. Kemudian Nabi akan tanya, siapa di antara yang tak datang, tak hadir pada pagi ini, iaitu untuk solat berjamaah. Kalau tak ada, maka Nabi tanya, kenapa? Kalau diberitahu dia sakit, maka Nabi SAW terus ketika itu bersiap, sedia untuk pergi ziarah kepada orang tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah sifat kemuliaan Nabi SAW. Kerana apa? Kerana memang sebenarnya itu adalah merupakan hak Muslim terhadap Muslim yang lain, itu secara khusus. Bahkan kepada orang lain seperti jiran ataupun orang kawan yang mungkin bukan Islam pun, maka juga dianjurkan untuk menjenguk ataupun menziarahi kepadanya, seperti mana yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ketika mendengar seorang budak Yahudi, dia sakit, dia selalu bantu Nabi SAW. Dia sayang kepada Nabi, tapi dia orang Yahudi, anak orang Yahudi. Betul, Nabi dengar satu ketika dia sakit, Nabi pergi ziarah dia, tengok dia dalam keadaan sakit. Kemudian pada waktu itu Nabi SAW, panjanglah ceritanya, Nabi ziarah, kemudian Nabi kata ke ayah dia, kalau dia dalam keadaan yang agak penat, beritahu kepada aku. Kemudian sampailah waktu yang dimaksudkan, Nabi datang lagi ziarah dia. Kemudian Nabi nak ambil kesempatan untuk nak ialah kita kata harapan Nabi SAW. Kita tahu keinginan Nabi, kalau boleh semuanya nak diberikan hidayah, disebutkan, nak diajak untuk beriman. Maka Nabi pun mengambil peluang itu, mengajak budak itu untuk mengucap syahadah, untuk beriman. Waktu itu budak tu ialah budak kan, pada waktu tu dia punya kecenderungan itu, pastilah setiap ada sesuatu yang dia nak buat tu akan dia nak tanya kepada orang tua dia lah. Maka perhatian dia kepada ayah dia. Maka matanya melihat kepada ayahnya. Apa boleh, macam mana aku nak respon kepada apa yang diajak oleh Nabi Muhammad SAW. Ternyata ayah dia seorang Yahudi. Dia kata apa? Ati' Abul Qasim. Kata ayah dia, taatlah kamu, ikutlah Abul Qasim itu. Ini panggilan Rasulullah, Abul Qasim. Subhanallah. Jadi mengucaplah anak ni, budak ini memeluk kepada Islam, dan kemudian dia meninggal dunia. Masya Allah. Kemudian Nabi keluar daripada tempat itu menangis. Nabi mengatakan, alhamdulillah, aku berjaya menyelamatkan satu jiwa daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini berkat ziarah. Kadang-kadang ziarah itu kalau kita lihat hikmahnya, selain daripada ganjaran yang besar, nanti insyaAllah kita akan sebutkan lepas ini, begitu juga sebenarnya membawa kesan yang besar dan impak yang baik kepada orang yang diziarahi. Jadi macam tadilah, ketika itulah peluang untuk kita nak menyampaikan kebaikan, nasihat, dan juga kita panggil sama-sama kita panggil bermesra pada waktu itu, walaupun dalam keadaan yang agak kurang sesuai, tapi hatinya ketika itu lebih lembut pada waktu itu. Jadi kita kata itu ada di antara hikmah-hikmah menjenguk dan menziarahi kepada orang sakit yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, begitulah tadi sebagai awalnya dapat kita dengarkan penjelasan dan juga perkongsian daripada Habib sendiri untuk kita membawakan topik kita pada kali ini, menziarahi ataupun menjenguk orang sakit. Dan kita nak berehat seketika, insyaAllah lepas ni kita akan sambung lagi untuk kita bicarakan lebih lanjut lagi. Pastikan anda tidak ke mana, teruskan setia bersama kami hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tawaran menarik. Radio IKIM membuka ruang dan peluang kepada para penaja untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan kepada lebih 1 juta pendengar seluruh Malaysia. Jom tingkatkan penjenamaan syarikat anda melalui pengisian rancangan menarik bersama tawaran iklan terkini. Rebut peluang ini dan nikmati pelbagai faedah penajaan yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Kami sedia membantu anda. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Heran betul lah. Rumah awak banyak kucing, tapi sofa cantik je. Tak ada goyak pun. Kucing tak cakap ke? Ini sofa Ella Furniture. Sofa anti cakap. Itulah aku biarkan je si Oyen duduk atas sofa. Bulu pun tak lekat. Anda yang beli kucing tu, nak masuk rumah baru atau nak beli sofa, dapatkan sofa Ella Furniture. Fabrik anti cakar dengan 200 warna untuk disepadan dengan dinding rumah. Layari FB Ella Furniture Malaysia atau ke showroom di Bukit Jelutong, Shah Alam. 24 jam sentiasa mendampingi, indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu Wa Taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Info
lagi bersama untuk meneruskan lagi pertemuan kita pada kali ini, yang mana kita bawakan berkenaan dengan kemuliaan Al-Mustafa, rancangan yang kita bawakan pada setiap hari Khamis untuk 9 malam. Dan pada kali ini terus lagi kita membawakan bersama dengan tamu kita seperti biasa, iaitu Habib Najmuddin Uthman Al-Khairiyat. Dan topik bicara kita pada kali ini berkenaan tentang menziarahi ataupun menjenguk orang sakit. Dan Alhamdulillah, tadi dengan membuka pertemuan kita pada kali ini, Habib telah menerangkan dan juga memberikan antara contoh yang telah pun direkodkan sebagaimana Rasulullah SAW sendiri menjenguk ataupun menziarahi orang sakit di kalangan orang Islam maupun yang bukan Islam. Alhamdulillah. Jadi mungkin ada bicara yang lebih lanjut untuk kita bawakan, antara lain mungkin ada ganjaran yang terbaik yang di sisi Allah SWT berkenaan dengan menziarahi ataupun menjenguk orang sakit ini. Mungkin kita nak kembali bersama Habib untuk meneruskannya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Irwan dan juga para pendengar Radio IKIM yang dirahmati oleh Allah SWT. Apabila kita melihat tentang akhlak Nabi SAW, kemudian Nabi SAW menziarahi orang sakit, pastilah di situ adanya ganjaran, kedudukan yang cukup mulia. Kerana kita tahu bahawa tidak ada satu yang baik, yang mulia, yang hebat, kecuali yang paling segera dan juga yang paling dahulu mencontohkan dan yang melakukannya adalah Rasulullah SAW. Ternyata benar ketika mana disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, nanti di hari kiamat Nabi kata, di antara yang akan disoal oleh Allah dan menjadi satu seolah-olah kita panggil soalan yang akan ditanya kepada seseorang. Kita kata memanglah semuanya akan disoal dan akan bertanggungjawab kan Iwan Tapi yang ini kita akan dia akan tanya secara khusus. Pada waktu itu kata Nabi, yang akan ditanya apa dia? Kata Nabi, Allah SWT akan berfirman, ya bena Adam, maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, aku sakit, kamu tak jenguk aku, kamu tak ziarah aku. Allah begitu. Aku sakit, kamu tak ziarah aku. Jadi hamba ni dia terkejut sebab ini Allah tanya macam ni. Maka dia kata, qal ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Dia kata, macam mana aku nak pergi jenguk dan ziarah engkau sedang engkau adalah Tuhan sekalian alam ni. Kau adalah yang mentadbir alam ini. Jadi dia tak faham, dia jadi pelik. Macam mana pula satu Allah sakit? Macam mana pula kalau tu nak pergi ziarah kepada Allah kan? Macam tu. Tapi topiknya Allah cakap, aku sakit kamu tak ziarah. Jadi ditanya kepada Allah, maka Allah berfirman, ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'uduhu, ama alimta annaka law uddahu la wajadtani indah. Kata Allah SWT, yakni bukankah engkau tahu bahawa hambaku fulan itu sakit masa dulu ni? Kau tahu, kamu dengar ada hamba aku yang sakit fulan lah, tapi engkau tak jenguk dia, kamu tak ziarah dia. Bukankah engkau tahu bahawa jika engkau menziarahi dia, maka engkau akan menemui aku berada di sisinya, kata Allah. Masya Allah. Maksudnya rahmat aku ada di situ. Tapi kau tahu dia sakit, tapi kamu tak ziarah dia. Itu yang maksudnya soalan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba ini, kenapa? Kesimpulannya, kenapa kamu tak ziarah kepada fulan itu yang kamu tahu dia sakit ketika dulu dalam kehidupan dunia dulu, kamu tak pergi tengok dia? Macam itu soalan Allah kepada itu. Kerana kalau kamu pergi kat situ seperti kamu ziarah aku, dan kerana rahmat aku ada bersama di situ, iaitu kerana di tempat orang yang sakit itu. Subhanallah. Jadi fadilat ziarah orang sakit ni, selain daripada dia menjadi keutamaan, sebab itu yang akan juga disoal oleh Allah di akhirat, bermakna ziarah orang sakit itu akan meraih rahmat Allah, kerana ada rahmat Allah di tempat orang sakit tersebut. Masya Allah, dapat rahmat kita ziarah kepada orang yang sakit, itu satu. Yang keduanya juga ialah ketika mana kita ziarah kepada orang yang sakit itu, seperti mana yang disebutkan tadi, bermakna kita ni adalah orang yang memuliakan kepada apa yang telah pun diperintahkan oleh Allah dan telah mencontohi kepada Nabi
SAW, selain daripada ganjaran yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah. Barang siapa yang ziarah orang sakit itu, maka dia akan selalu berada dalam kebun syurga. Maka qila ya Rasulullah, wa ma khurfatul jannah? Qala janaha, kata Nabi SAW. Jadi sahabat tanya, apa yang dimaksudkan dengan kebun syurga itu wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan buah-buahannya. Bermakna orang yang menziarahi orang sakit ini, dia akan berada dalam kebun syurga dan dapat makan buah-buahan di dalam syurga itu. Masya Allah. Yang maknanya yang menanti kepadanya adalah syurga. Dan juga daripada buah-buahan keindahan syurga itu, apabila seorang itu dia menziarahi kepada orang yang sakit. Ini fadilat orang sakit. Bahkan dalam hadis yang lain, telah disiapkan orang yang ziarah orang yang sakit ini, maka dia akan diseru, tibta wa taba mamsyaka, engkau ni bagus dan bagusnya jalan kaki kamu ni, maknanya langkah-langkah kamu itu, dan telah disediakan tempat kamu di syurga. Ini orang yang ziarah kepada orang yang sakit. Sebab itulah tidak hairan kalau kita lihat sebenarnya satu kemuliaan kepada seseorang itu ketika dapat menziarahi orang sakit. Bahkan Nabi mengatakan menziarahi orang sakit itu mendapatkan satu qirat. Maka sahabat tanya, satu qirat tu apa wahai Rasulullah? Kata Nabi, ganjaran sebesar gunung Uhud, kata Nabi SAW. Jadi kalau orang pergi Mekah Madinah ni, kalau pergi ziarah ke Uhud ataupun boleh nampak gunung Uhud tu besar. Gunung Uhud ni tak kurang daripada 7 atau 8 kilometer panjangnya dan juga besar. Tinggi lagi kan. Sepatutnya nak gambarkan besarnya ganjaran orang yang menziarahi orang sakit, dan juga nanti kita akan sampai kepada menjenguk, menziarahi orang yang meninggal dunia, mengiringi jenazah. Itu semuanya ada satu qirat yang telah pun dijanjikan kepada orang-orang yang melakukannya. Masya Allah, tabarakallah. Itu besarnya ganjaran yang dimaksudkan daripada itu. Selain daripada apabila kita ziarah kepada orang yang sakit ni, sebenarnya akan menumbuhkan dan menimbulkan rasa syukur dengan nikmat sihat yang diberikan oleh Allah, sehingga kita ni apabila sihat, yang kita lihat orang sakit itu, kita bersyukur dengan nikmat sihat, dan kita gunakan peluang kesihatan yang kita lihat orang sakit tak mampu nak buat dah, dia tak larat dah, dia lemah dah, dia susah dah, tapi kita ni sihat, sebenarnya kita masih mampu untuk nak ibadat, kita masih mampu untuk banyak amal. Jadi dengan itu memberi motivasi kepada kita, peringatan dekat kita, kita kena ambil kesempatan untuk kita dengan yang selagi sihat yang kita ada ni, sebelum sakit yang melemahkan itu, banyak-banyak untuk kita melakukan kebaikan dan amal soleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hikmah yang boleh kita dapatkan ketika menziarahi kepada orang sakit. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Begitulah tadi sebagaimana penjelasan Habib sendiri, dan sebaiknya ambil peluang untuk kita dapat menziarahi ataupun menjenguk orang sakit ketika mana bila kita maklum akan adanya peluang tersebut untuk kita laksanakan sebaik mungkin. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi lepas ini untuk sambungan kita berkenaan dengan menziarahi ataupun menjenguk orang sakit bersama dengan Habib Najmuddin. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Rawatannya pengisian inspirasi Inforia Islam semuanya di Terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, Inspirasi Inforia Islami, dan kita masih lagi terus untuk bawakan rancangan Kemuliaan Al-Mustafa. Bersama-sama kita di talian waktu ini seperti biasa Habib Najmuddin Uthman Al-Khirin untuk kita meneruskan lagi pengajian kita pada kali ini, yang mana kita menyentuh berkenaan tentang menziarahi ataupun menjenguk orang sakit. Alhamdulillah,
dapat kita ikuti tadi sebagaimana yang telah pun dijelaskan oleh Habib. Dan dalam sambungan kita yang di waktu ini mungkin ada lagi penambahan yang bermanfaat untuk sama-sama kita dengarkan dalam perkongsian kita pada kali ini. Silakan Habib. Baik, terima kasih Ustaz Irwan. Para pendengar Hakim yang rahmati oleh Allah. Jadi apabila kita ziarah orang sakit, ada adab-adabnya juga. Bukannya maknanya kita kata kita ziarah orang sakit, kita boleh buat apa yang kita nak buat, apa yang kita nak cakap. Dia ada adab dia. Apatah lagi ialah orang sakit ni sebenarnya mereka lebih sensitif ya, Wan ya. Betul. Maklumlah kan dia tengah sakit kan. Lepas tu kita kenalah jaga. Bukan hanya kita ni nak tengok keadaan dia, kita kena jaga perasaan dia. Kerana sebenarnya apabila kita ziarah orang yang sakit ni, satu kemuliaan. Sebab sebenarnya kalau kita ziarah, mereka ni sebenarnya gembira dengan ziarah kita. Maklumlah dia sakit, orang tengok dia, orang beri semangat kat dia, orang ramai-ramai datang, dia jadi jadi kuat semangat. Satu. Yang keduanya ialah dia rasa ada orang ambil berat kat dia. Kan begitu. Kita ni kalau down, sedih, orang datang ramai kat kita, kita rasa semangat lah. Sebab macam ada orang yang beri semangat dan juga ambil berat kepada kita ni. Macam itulah perasaan orang yang sakit ni kan. Tapi kena jaga adab dia. Satu, yang pertama sekali, pilihlah waktu yang sesuai nak pergi ziarah kepada orang yang sakit ni. Sebab maklumlah kerana orang sakit ni dia perlukan rehat yang lebih banyak. Jadi mungkin waktu yang dia perlukan rehat tu, janganlah waktu rehat tu yang kita pergi. Jadi kita kena bincanglah dengan ahli keluarga, ahli waris dia kan. Bila kan waktu yang kita tengok ahli waris dia pastikan waktu tu dia bukan waktu rehat dia. Jadi dia maklumkan waktu tu lah yang kita pergi. Itu yang paling baik. Yang keduanya adalah hendaklah ketika kita datang tu, kita datanglah dengan dengan cara impress yang baik, maksudnya dengan keadaan yang baik. Jangan dengan wajah yang tak senyum dan sebagainya. Kita datang dengan keadaan yang baik supaya dia tengok kita datang tu dia gembira. Dan kalau pun nak bawa buah tangan boleh. Cuma ialah dalam hal ini biasanya orang bawa buah-buahan, kerana buah-buahan ni biasanya yang mungkin dia kuranglah tegahan daripada doktor ke atau untuk makan. Buah-buahan ni lebih open untuk makan daripada makanan-makanan lain. Walaupun kita tahu mungkin dia suka makan masak lemak ke, dia suka kari ke, tapi kita tahu dia sakit, doktor kata tak boleh makan ni, kita bawa pula kat situ. Allah maha kesian dia, tengok pula nanti yang kenyangnya nanti yang jaga dia makan depan dia pula. Jadi kita bawa buah-buahan tu, biasanya orang kata bawa buahan sebab buah-buahan ni biasanya mudah untuk dia terima lah. Tak apalah, maknanya buat nak buah-buah tangan dan sebagainya tu sebagai satu kita panggil bonus lah kat situ. Tapi yang lebih penting adalah apabila kita datang, apa yang kita nak ucapkan itu penting. Kerana apa? Kerana perkataan kita itu akan membawa kesan kepada orang yang sakit. Sebab tu apabila kita sampai, kita ucapkan salam kalau orang Islam, kalau tidak adalah kita say hi lah kepada orang tu. Kemudian kita ucapkan perkataan-perkataan yang baik, berikan harapan kepada dia. Seperti mana kita kata insya-Allah sembuh, kan. Kemudian berikan semangat kat dia. Ini sebenarnya Allah SWT nak beri ganjaran ni. Dan Allah SWT nak bagi kita supaya kita sentiasa ingat kat dia, rehat. Kita berikan kata-kata semangat dekat dia. Itu satu. Kemudian, taklah perkataan yang kita keluarkan itu doa. Kita doakan dia. Ya Allah, berikan kesembuhan kepada sahabat saya ni contohnya. Dan Nabi SAW sendiri pun ketika ziarah, Nabi akan letakkan tangan dia. Kalau yang ni, yang lelaki lah, atau yang mahram, sentuh kulit dengan kulit tu, pegang, kemudian sebutkan Allahumma ya azim Rabbul Arsyil Azim ayashfiyahu. Ya Allah yang maha agung, yang memiliki arasy yang agung, ya Allah sembuhkanlah dia. Kan doa sebutkan seperti itu. Dia ada kalanya Nabi ulang 7 kali dengan sebutan itu. Begitu juga Nabi menyebutkan tahur, insya-Allah tahur. Tahur ni maknanya bersih dari penyakit, insya-Allah bersih. Kan beri semangat, jadi dia rasa insya-Allah aku sembuh ni. Itu yang penting. Selain daripada kita selitkan juga nasihat. Ini perkataan. Tapi nasihat yang dianya tidak menyinggung perasaan dia. Contohnya kata, oh Masya Allah, ini peluanglah banyak zikir kepada Allah. Dan jangan lupa untuk solat. Walaupun kita sakit ni, kita kena solat. Sebab saya di antara dilema orang sakit ni kadang-kadang, dia sakit, kan, tapi dia tak solat. Sebab dia mungkin dia rasa, saya sakit ni dah tak perlu solat. Sedangkan solat dia ni dia tak ada sebab untuk ditinggalkan kecuali
kalau akal dia dah tak berfungsi, kan, ataupun dia mati. Tapi selagi dia masih waras, masih lagi kita panggil akal berfungsi, walaupun mungkin dia sakit yang tidak ada upaya seperti orang lain, tapi wajib menunaikan solat dengan keadaan yang dia mampu, kan. Jadi kadang-kadang kita kena ingatkan juga kepada orang-orang sakit ni, tapi dengan hikmah lah. Janganlah kita kata itulah sakit ni sebab itulah dah tak sakit tak solat pula, itulah nanti kena sakit teruk lagi, macam tu. Jadi dia jadi macam lagi stres lah, kan. Bagi dengan hikmah, kan, kita pandukan kepada dia, permudahkan kepada dia tu untuk kita nasihatkan dia. Kerana pada waktu itu sebenarnya nasihat itu kalau dengan cara yang baik lebih lagi mudah untuk dia terima. Sebab apa? Dia mungkin datang keinsafan, baru dia sedar, macam itulah. Itu pun bagus. Dan mungkin ini yang ramai juga orang terlepas pandang, selain daripada kita mendoakan kepada orang yang sakit. Sebenarnya kata Imam Nawawi dalam riwayat dia letakkan dalam Kitabul Azkar, salah satu daripada yang dianjurkan kepada orang yang jarang sakit adalah meminta orang yang sakit itu mendoakan dia. Kita minta dia doakan kita juga. Kalau dia kata saya sakit ni, awaklah doakan saya, tak apa, awak pun kena doa juga. Kenapa kata dalam riwayat itu, kata Imam Nawawi bawa riwayat itu, sebab riwayat doanya orang yang sakit ini akan diaminkan oleh para malaikat. Maknanya doa orang yang sakit ini mustajab. Jadi jangan orang ambil peluang tu. Jadi pun kita minta, kita doakan, kita doakan juga, minta doa ni, doakan saya juga, doakan keluarga saya, doakan kami semua yang datang ni. Kalau kita tak apalah, saya ni siapa nak doa, tak apa, doa lah, kan. Tapi kami pun nak doa juga. Jadi kalau dia angkat tangan, dia doa tu, kita aminkan. Sebenarnya malaikat sedang aminkan doa dia, insyaAllah mustajab doanya. Jadi ini semua adalah merupakan daripada kelebihan-kelebihan ketika ziarah kepada orang sakit yang kadang-kadang kita terlepas peluang itu. Kan, jadi ambillah peluang. Kata Nabi SAW, kalau saya tahu ada orang sakit, saya akan terus ziarah, walaupun orang tu hanya sakit mata. Kata Nabi, kalau orang sakit mata kecil je, sikit je ke mata, pun kalau saya dengar ada orang sakit walaupun sakit mata, saya akan ziarah. Kenapa? Kerana rupanya situ ada rahmat Allah, di situ adanya mustajabnya doa, di situ adanya silaturahim, di situ adanya mahabbah kasih sayang, di situ ada hidayah, boleh menjadi sebab hidayah. Saya nak bawa terakhir ni, Wan, satu kisah tentang Syekh Mutawalli Sya'rawi. Saya rasa pernah saya cerita, saya tak ingat. Waktu tu dia sempat ziarah kepada seorang non-Muslim, kawan dia yang pernah dia jumpa dalam satu seminar. Dia sebagai wakil daripada Awqaf, iaitu Kementerian Awqaf di Mesir, yang membicarakan tentang kemanusiaan lah. Dan kebetulan dia jumpa dengan orang non-Muslim ni, orang telis. Tapi tahu tentang Islam, tahu tentang Quran, tentang hadis, hebat daripada orang lain, Masya Allah. Tapi tak Islam. Tapi satu hari ketika dia pergi ke Amerika, dia kata dia dengar ada kawan dia tu yang dia pernah tu sakit. Dia pergi ziarah sebagai adab seperti mana belajar daripada Nabi SAW. Sampai kat situ, dia kata kepada orang ni, dia tengok, lepas tu dia kata, terima kasih awak datang ziarah saya, apa semua, kan. Dia kata memang itu yang diajarkan oleh Nabi saya, Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia ambillah peluang, manalah tahu ini peluang yang dia boleh untuk sampaikan. Dia kata, kamu ni tahu Al-Quran, kamu tahu tentang hadis, kamu tahu tentang Islam. Apa pandangan kamu tentang Islam? Dia kata, Islam ni agama yang indah. Orang tadi cakap, saya tengok kesempurnaan dia. Cuma, saya belum ada perkara yang mengganjal. Saya macam seolah-olah satu blok. Saya macam belum lagi selesai perkara itu yang saya dapat fikirkan, sehingga saya belum lagi cenderung. Kata Syekh Mutawalli, baru test lah. Dia kata, apa dia? Kenapa? Jadi dia kata, satu riwayat cerita Rasulullah ketika Mi'raj, tengok di dinding dinding Arash itu ada tertulis, orang yang bersedekah, orang yang sedekah satu akan dibalas 10. Orang yang memberi hutang itu akan satu dibalas 18. So dia kata, sedangkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan orang yang memberikan hutang ni, wa may yuqridullah qardan hasanan fa yudha'ifahu, akan dilipat gandakan dengan lipatan kali ganda lah. Maknanya kalau sekali ganda, itu maknanya kalau lah sedekah 10, maknanya kalau sekali ganda 10, 20 lah. Ini 10, yang ni 18, macam tak kena gandaan tu. Betul. Ya 10, 20 lah.
lah kan. Jadi yang itu yang saya rasa macam tak tepat. Sedangkan yang lain semua okey. Ini dah tepat. Itu je sebab dia. Jadi kata Syekh Maulana Tawi Syah, ini cerita dalam ceramah dia masa tu dia mengajar di Masjid Sinar Husain. Dia kata Allah beri ilham kat dia, alhamdulillah. Maksudnya dia pun dapat macam masalah dapat jawab. Dia kata, baik, kalau awak bagi $1, kamu akan dapat berapa yang akan digantikan? Dia kata $10. Okey. Kamu tahu tak ketika kamu bagi $1 kamu akan dapat $10 tu, sebenarnya kamu hanya dapat $9 saja. Sebab apa? Sebab $1 tu adalah duit kamu. Betul tak? Duit kita. Satu kita baik 10, dapat 9 je. Satu balik-balik kita punya. So hanya dapat 9. 9 kalau digandakan berapa? 18. Masya Allah. Terkejut dia. Orang terkejut. Masuk Islam dia masa tu. Dapat hidayah. La ilaha illallah. Ini berkat ziarah kepada orang sakit ni. Daripada waktu tu, apa permasalahan, mungkin ada dia punya rasa tak berapa dia tu, dia diluahkan tu, dapat diselesaikan dengan berkat ziarah itu. Dan dapat hidayah seperti mana juga Rasulullah sendiri dapat memberikan sebab hidayah kepada budak Yahudi itu. Masya Allah. Jadi, hikmah ziarah ni sangat luar biasa. Dan saya yakin ada sebenarnya kita panggil NGO di luar sana yang mengadakan program untuk ziarah ke hospital-hospital kan. Itu kalau boleh kita pun join lah, cuba kita tengok. Selain daripada sebenarnya untuk kita juga baru kita tahu nikmat ijtihad, kita tengok orang sakit, maka kita akan bersemangat untuk menggunakan waktu sihat kita untuk beribadah, melakukan kebaikan, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah manfaat kepada kita dengan akhlak Mustafa sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Alhamdulillah. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Habib. Banyak sungguh dapat kita dengarkan perkongsian pada kali ini. Walaupun tajuknya sangat kita katakan tajuk yang biasa menziarahi, tapi sebenarnya banyak sangat ganjaran dan juga peluang-peluang yang terbaik untuk kita sama-sama ambil, kita kutip, dan insya-Allah semoga ianya memberikan manfaat kepada kita semua. Dan terima kasih sekali lagi kepada Habib atas kesudian untuk membawakan topik kita pada kali ini. InsyaAllah akan datang kita akan bawakan topik yang lebih menarik lagi, insyaAllah Habib ya. InsyaAllah. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita ada peluang lain kita bertemu lagi untuk siri akan datang. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara, kita dah pun selesai bersama dalam rancangan Kemuliaan Mustafa pada kali ini. InsyaAllah seperti biasa, jangan lupa untuk terus dengarkan pertemuan kita pada siri akan datang. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekspresi malam anda dengan alunan seleksi muzik pilihan dan pelbagai rancangan membina jiwa. Mari dengarkan Ekspresi 8 malam hingga 12 tengah malam bersama Nur Hayati Paradi, berkongsi rancangan Riwayat Agung, Bicara Adab, Kabar Orang Muda, Kemuliaan Al-Mustafa, Pengembara Muslim, Carta Ekspresi dan Nasyid Retro. Pasti sentiasa menyajikan yang terbaik untuk anda. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Adalah hal yang merupakan sangat penting untuk menciptakan keluarga yang penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang tersebut gitu. Yang tidak mendapatkan kasih sayang di dalam rumahnya akan mencari kasih sayang di luar. Dan ketika mereka mencari kasih sayang di luar tersebut, maka jangan salahkan siapa-siapa jika kemudian di luar sana mereka kemudian terhanyut dengan godaan-godaan setan, terhanyut dengan godaan-godaan manusia-manusia yang kurang baik yang ada di luar sana, sehingga dari keluarga yang rusak, dari keluarga yang tidak ada cinta kasih, lahirlah anak-anak yang kemudian overdosis obat-obat terlarang, lahirlah kemudian anak-anak yang tidak memiliki kasih sayang kepada orang-orang di sekelilingnya, lahir pencuri, lahir perampok. Bahkan ketika ia menjadi seorang misalnya pejabat di satu tempat, dia akan menjadi seorang pejabat yang mencuri, seorang pejabat yang curang, seorang pejabat yang berbuat semena-mena kepada orang-orang di sekelilingnya gitu. Itu makanya kemudian penting bagi kita untuk menciptakan kasih sayang di dalam rumah-rumah kita. Penting bagi kita untuk menciptakan cinta kasih di rumah